Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terus menonton saya pada malam ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Rambut pun tak sikat lagi tuan-tuan. Alhamdulillah. Oh, dari orang Sebuyo pun ada. Okey, lagi hidup lagi kelaban. Okey, thank you orang Sebuyo. Terima kasih. Tadi lag sikit dekat TikTok, so saya kena restart balik. Terima kasih, tolong share, tolong tap love tuan-tuan. Terima kasih. Terima kasih juga yang share. Terima kasih daripada Jengke, Bera, Pahang, daripada KL. Uh, Faizal nanya, LTL Morian Sidak PN Iswadi siapa TYT baru. Tunggulah announcement. Saya si Mani nak madah siapa. Adalah beberapa nama, tapi kita tunggu je lah. Altel dari Miri, terima kasih Bayang Alih. Terima kasih Lumut hadir. Oh, ramai. Singapore, salam madani orang Singapore. Ipoh Malay, alright. Black Spade, thank you. Dah cukup jumlah Daeng Amar. Pening lah, lebih daripada cukup. Thank you LTL Kedah. Terima kasih. Kekal Tegang, Kekal Bangang. Hashtag Kekal Tegang, tuan-tuan. Mancing LTL mancing di Pulau Tuba East. Abu Ajwat. Macam kenal alright, terima kasih. Atuk tak dapat tidur malam. Ya, betul. Alright, terima kasih. Kekal Tegang. Hashtag Kekal Tegang, tuan-tuan. Kekal Tegang. Alright, malam ni insyaAllah saya nak cerita lah perkara kan. Dan bagaimana ramalan saya hari tu pada 2 Januari. Saya mengatakan bahawa seorang lagi ahli parlimen daripada PN yang akan menyatakan sokongan kepada PMX. Itu 2 Januari. Akhirnya, 24 Januari. Kita tengok 22 hari kemudian. Pop! Betul apa yang saya cakap. Kan? Siapa yang follow Facebook saya, dia tahulah yang saya tulis benda tu kan. Dalam Twitter pun saya ada tulis kalau tak silap saya. Tapi saya ada nyatakan bahawa ada seorang lagi yang bakal menyeberang. Alright. Is banyak dapat ikan hari tu. Share lah gambar tangkapan tu. Is Zulkarnain tanya. Saya bukan tangkap ikan. Saya candak sotong. Nak kata banyak tak banyak tu. Kami barbecue malam tu. Memang tak larat makan lah. Itulah. Kami ada berapa? Kami dalam 20 orang. Kami semua tak larat makan kerana terlalu banyak. Serian Sarawak, Priscilla. Thank you orang Serian. Terima kasih. Alright. Paloi. Bila nak cukup jumlah? Daeng malam ni up view 1.6k melebihi dari semalam. Daeng Amar. Saya tak tahu YouTube punya berapa. Facebook. Biasanya YouTube saya dalam 8-9 ribu. YouTube dalam 1,000 lebih. TikTok pun dalam 1,000 lebih macam tu. 2,000 kadang-kadang. So dia berbeza-beza. Baik. Kita cerita sedikit malam ini Alright. Okay, kita pergi ke berita utama dahulu. Fahmi nafi kerajaan tarik balik subsidi RON 95 dan juga diesel. Dakwaan konon kerajaan akan menarik balik subsidi RON 95 dan diesel tahun ini seperti yang tular di sosial media adalah tidak benar, kata Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Jurucakap kerajaan berkata perkara itu belum lagi dibincang di peringkat jemaah menteri. Beliau juga menafikan dakwaan beberapa cukai baru akan diperkenalkan tahun ini yang juga tular di media sosial. Sekali lagi, ia adalah sebaran yang tidak punya maklumat yang tepat, menimbulkan kecurigaan dan kegusaran awam, katanya. Justru, Fahmi menasihati orang ramai sentiasa berhati-hati dalam menerima sebarang maklumat, sebaliknya merujuk kepada Kementerian Keuangan jika terdapat keraguan. Fahmi berkata jemaah menteri turut dimaklumkan mengenai insiden seorang pempengaruh yang mendakwa 3 wakil Perikatan Nasional dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong baru-baru ini. Hal itu terbukti palsu dan satu laporan polis telah dibuat oleh pegawai istana terhadap beliau. Okey, itu kita akan cerita kejap lagi lah. Tapi berkenaan dengan subsidi ditarik, kemudian apa orang kata, cukai baru akan diperkenalkan. Ini adalah satu kaedah nak cuba, dia orang tak boleh nak cukup jumlah dia kan. Dia tak boleh nak jatuhkan kerajaan. Dia orang dah tak ada modal sekarang ini. Nak hentam kerajaan ni macam mana? Dia kata dia nak hentam menggunakan kaedah ekonomi. Saya kata semalam dia compare dengan siapa? Compare pada zaman dia memerintah. Kan? Dah ada bukti zaman mereka memerintah lagi teruk daripada yang sepatutnya. Lebih teruk kan daripada yang sepatutnya. Jadi kalau mereka memerintah pun teruk, dalam keadaan sekarang ini lagi teruk lah kalau sekiranya mereka take over.
They actually don't know what they're doing. Pada masa mereka memerintah, mereka lebih banyak berbagi-bagi jawatan daripada nak menyelesaikan masalah rakyat pada waktu itu. Baik. Okay, habis kat situ. So, dia orang tak ada modal sebenarnya, tuan-tuan. That's not apa orang kata yang kerajaan akan buat dalam masa yang terdekat. Dalam masa sama juga, macam saya kata tempoh hari, masalah dengan negara kita, terutama bila PN memerintah tempoh hari, adalah mereka tidak mengambil berat, terutama isu-isu antarabangsa. So, baru-baru ini kita ada isu batu putih ni sejak daripada saya kecil lah. Isu batu putih ni dah jadi masalah. Okay. Zahid, RCI, Royal Commission of Inquiry, batu putih dimulakan selepas pemasyuran agung baru. Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan dengan kes kedaulatan batu putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan akan ditubuhkan sebaik saja pemasyuran yang di-Pertuan Agong pada 31 Januari ini, kata Ahmad Zahid. Kabinet telah berbincang dan meluluskannya. Tetapi saya dapat makluman, ia hanya dilakukan dengan pelantikan dan akad sumpah secara rasmi yang di-Pertuan Agong yang baru. Ahmad Zahid mengulas penubuhan RCI tersebut yang diumum Ketua Setiausaha Negara merangkap Setiausaha Jemaah Muhammad Zuki Ali hari ini. Muhammad Zuki berkata anggota yang bakal menguntai RCI akan dilantik daripada kalangan pakar yang meluas dalam bidang kehakiman, perundangan dan pentadbiran awam. Untuk rekod, Sultan Johor bakal menggantikan Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebagai yang di-Pertuan Agong yang baru. Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan adalah 3 pulau kecil di antara Johor dan Singapura yang menjadi pertikaian dua negara. Pada 2008, Mahkamah ICJ memutuskan Batu Putih adalah milik Singapura, manakala Batuan Tengah milik Malaysia. Hak milik Tubir Selatan pula yang kira-kira terletak di 4 km dari Batu Putih akan ditentukan mengikut persempadanan perairan yang menguasainya. Pada 28 Mei 2018, Kerajaan PH di bawah Mahathir Mohamad menarik balik permohonan yang difailkan tahun sebelumnya untuk membatalkan keputusan ICJ yang menganugerahkan bidang kuasa undang-undang Batu Putih kepada Singapura. Pada Disember, Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada ketika itu disarun untuk mengadakan rundingan dengan Kerajaan Singapura membabitkan Batu Putih. Arahan itu meminta Idrus meliti semula dan mengkaji isu berkaitan pulau tersebut. Bagi siapa yang tak faham isu pulau ni, kenapa kita nak bergaduh tentang pulau ni, tuan-tuan, Batu Putih, Pulau Tebian Tengah dan sebagainya tu, sebenarnya kalau ikutkan dia tak ada benda pun kat situ. Okay? Pulau tu tak ada benda, dia tak ada pendapatan ke apa. Mungkin ada setengah pulau dekat Sabah tu mungkin ada pendapatan. Tapi kebanyakan pulau seperti Pulau Layang dululah, sekarang ni dah ada pendapatan sebagainya. Tidak ada, bukanlah satu pulau yang orang kata ada emas ke apa. Ada orang heran, kena gaduh pasal apa nak pulau ni. Dia itu adalah, kalau kita apa orang kata claim pulau itu dan pulau itu milik kita, maka sempadan kita setakat itu. Tuan-tuan kena faham Kita ada sempadan negeri, sempadan berdasarkan kepada fixtures ataupun kepada tanah yang kita ada. Kemudian daripada tanah itu kita boleh claim 200 nautical mile ke darat, ke laut untuk menjadi sempadan air negara kita. Di situ kalau jumpa minyak, kalau ada apa orang kata hasil daripada laut dan sebagainya, di situlah pendapatan negara kita akan dapat. So kita dah gaduh pasal Batu Putih ini sejak sekian lama dah dengan Singapura berkenaan dengan sempadan Batu Putih. Kemudian ICJ International Court of Justice telah memberikan Batu Putih ini kepada Singapura. Kemudian kita dah buat appeal. Pada tahun 2018, Mahathir sewaktu jadi Perdana Menteri pada waktu itu telah menarik balik appeal tersebut. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meminta supaya diteruskan lagi. Maksudnya appeal itu diteruskan untuk kita berunding dengan Singapura berkenaan dengan Batu Putih. So, again, kita Mahathir yang dah tarik, Anwar Ibrahim yang insist untuk kita buat semula perkara ini. Okey, faham? Jadi sekarang ini kita nak kena runding balik, kita nak kena dapatkan balik, at least kalau tak dapat semuanya, kita dapat sebahagian daripada sempadan kita yang sebelum ini kita kalah dengan Singapura. Alright? Kenapa kalah is? Dia ada dokumen-dokumen lah. Yang tu saya tak nak go into detail lah. Tuan-tuan boleh lihat sendiri, boleh kaji sendiri. Ada YouTube channel banyak bercerita tentang perkara ini. Baik. Habis kat situ. Biar mahkamah putuskan, Najib mohon sekat filem Man on the Run. Kementerian Komunikasi akan menyerahkan kepada mahkamah untuk memutuskan permohonan Najib Razak untuk menurunkan dokumentari Man on the Run daripada platform Netflix, kata Fahmi Fazil. Bagaimanapun, Menteri Komunikasi menegaskan filem dokumentari mengenai skandal kewangan 1MDB telah berada di pawagam sejak Oktober tahun lalu tanpa sebarang aduan. Saya dapat nasihat daripada Peguam Negara dan penasihat undang-undang kementerian dan penasihat di SKMM. Rata-rata pandangan ketiga-tiga pihak ini selari
dan selaras di mana secara faktanya filem tersebut telah ditayang di pawagam pada Oktober tahun lalu. Masa itu LPF telah diberi kelulusan dan tidak berlaku apa-apa isu. Memandangkan ini satu perkara yang telah dizahirkan dalam mahkamah, maka kita perlu merujuk sebarang perkara kepada mahkamah. Kita tidak boleh mendahului proses mahkamah. Fahmi menjawab soalan media pada waktu itu. Baik. Dokumentari berkenaan dengan Man on the Run ni adalah dokumentari berkenaan dengan 1MDB. Okay, siapa tak tengok lagi, I think dekat Netflix masih ada. Dan saya dah tengok, 2 kali saya dah tengok. Dan excellent dokumentari. Saya sarankan tuan-tuan yang tak faham tentang 1MDB, pergi tengok. Tapi bagi saya dokumentari itu tak do justice lah sebab dia sejam lebih je kan. Dia ada banyak lagi cerita dalam tu yang tak diceritakan. Baik. Timbul persoalan, dia orang tanya saya kan. Syafiee Abdullah sekarang ini, wakil Najib, dia kata dia nak tarik balik. Dia nak minta kerajaan sekat atau keluarkan Netflix ataupun dokumentari itu daripada Netflix kerana katanya itu adalah sub judice. Maksudnya berkemungkinan akan mengganggu proses trial yang sedang berlaku sekarang ini. Baik. Sebenarnya falsafah sub judice ni, correct me if I'm wrong kepada peguam-peguam, anda lebih mengetahui daripada saya ini setakat belajar teori. Teori kepada sub judice ni biasanya ataupun berlaku dalam keadaan di mana kita ada sistem juri. Okay, kita ada sistem juri. Sebaliknya di negara kita sudah tidak ada sistem juri. Sistem juri kita ada suatu masa dahulu. Dekat UK masih ada, dekat Malaysia tak ada. So sistem juri inilah yang berlaku di mana kadang-kadang surat khabar, sosial media dan sebagainya dikatakan boleh mempengaruhi juri tersebut disebabkan oleh perbincangan dan sebagainya. Takut-takut juri itu akan termakan dengan apa yang ada di dalam berita dan mengganggu ataupun dokumentari dan sebagainya. Tetapi ada dalam satu kes, saya tak ingat kes mana, perbahasannya adalah hakim kebiasaannya adalah seorang yang memang terlatih. Dia adalah seseorang yang terlatih. Dia berbeza dengan juri. Juri ni bukan seorang yang terlatih. Juri ni orang awam biasa yang dipanggil, kemudian mendengar kes tersebut secara orang awam dan kemudian mengemukakan pandangan atau verdict mereka. Berbanding seorang hakim adalah seorang yang terlatih. Dia memang train, dia memang dilatih, dia memang tahu, dia dah melalui proses-proses. Dia daripada peringkat DPP, kemudian naik magistrate, kemudian naik mahkamah session, kemudian naik mahkamah tinggi, naik mahkamah rayuan, naik mahkamah persekutuan. So dia dah melalui proses tersebut. Jadi filem, dokumentari, surat khabar, biasanya perkara tersebut biasanya tidak akan mempengaruhi para hakim. So that is not a problem di dalam sistem di mana hakim the sole decision maker atau seorang yang memang deciding, yang decide kes tersebut adalah seorang hakim. So bagi saya, pendapat saya tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi seperti yang YB Fahmi kata, terpulang kepada mahkamah, terpulang kepada hakim untuk menentukan keputusan selepas ini. Sebagaimana ini juga disebut oleh Hakim Mahkamah Tinggi. Right. Hakim kata, saya tak boleh arah media nak tulis apa. Hakim Mahkamah Tinggi berkata, dia tidak boleh mengarahkan wartawan tentang cara mereka melaburkan perbicaraan rasuah 1MDB terhadap bekas Perdana Menteri. Hakim Colin Lawrence Sequeira sebaliknya menasihatkan mungkin media boleh memasukkan intipati utama apa yang berlaku semasa perbicaraan jenayah, termasuk sebarang bantahan yang dibangkitkan oleh pasukan pembelaan tertuduh berhubung keterangan saksi pendakwaan. Hakim itu menjawab aduan peguam Muhammad Syafiee Abdullah bahawa sebuah portal berita dalam talian didakwa melaporkan secara berat sebelah keterangan saksi ke-49 pendakwaan pegawai penyiasat SPRM Nur Aida Arifin. Syafiee mendakwa artikel berita itu tidak menyatakan sebarang bantahan pasukan pembelaan yang dibangkitkan di mahkamah berhubung keterangan Nur Aida, dan dia memohon perintah atau gag melarang bersuara mengenai laporan media berhubung keterangan yang dipertikaikan. Jelasnya inilah kerana terdapat banyak bahagian keterangan saksi yang didakwa pasukan pembelaan sebagai kabar angin dan sekadar pendapat semata-mata. Apabila Sequeira meminta jawapan pihak pendakwaan berhubung permohonan Syafiee, timbalan pendakwa raya berkata dia tidak apa-apa yang hendak disuarakan mengenai perkara itu. Saya tidak boleh mengarahkan bagaimana cara media melampaukan laporan mereka. Itu adalah hak mereka. Apa yang saya boleh katakan ialah mengenai perkara yang berlaku dalam perbicaraan. Mungkin laporan itu sepatutnya menyatakan perkara ini dengan lebih telah dikatakan oleh saksi pendakwaan tetapi dibantah oleh Peguam Najib telah diambil atau direkod atas alasan kabar angin, kata Sequeira. Prosiding di hadapan Hakim Sequeira disambung Jumaat ini. Najib dibicarakan atas 4 pertuduhan, iaitu 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan
Penggubahan wang haram membabitkan 2.27 bilion ringgit. Okey, yang ni yang saya maksudkan tadi. Media mungkin boleh siar berita ataupun apa yang dalam mahkamah itu secara berat sebelah, berkemungkinan. Mungkin penulis itu tak tahu ke, mungkin dia sengaja ke, we don't know. Tetapi bab kata hakim tadi, dia tidak mempunyai kuasa mengajar atau menentukan media nak melaporkan bagaimana. Okay, itu bukan dalam bidang kuasa hakim. Dan sebagaimana saya katakan, even kalau berat sebelah sekalipun, laporan kepada media, akhirnya yang menentukan kes itu adalah hakim. Dan kita tahu hakim ini terlatih daripada insya-Allah lah bias kepada mana-mana pihak melainkan bukti yang ada di hadapan mereka. Dan mereka terlatih. They were trained in such dalam keadaan sedemikian. So setakat apa bukti yang ada depan mata, dia akan present, dia akan bentangkan. Keputusan adalah pada dia sebagai seorang hakim. Faham? Jadi sebenarnya kalau bagi saya lah, di Malaysia ni kita tak ada istilah subjudice sebenarnya, bagi saya lah. I could be wrong on this. Okay? Right. Habis kat situ, jom kita cerita kekal tegang, geng-geng kekal tegang ni tuan-tuan. Kekal tegang. Right. Semalam I call you tak answer. Semalam Mahathir kedua hari lepas, Mahathir mengatakan bahawa dia ni disiksa, disiasat selama 1 jam. Dia berlaku sebegitu rupa. Teruk dia dikena hanya kerana apa? Kerana dia seorang Tun. Apalah kerana Tun dia diperlakukan sebegitu rupa? Seolah-olah dia nak menyatakan polis sedemikian. So polis jawab. IGP nafi Dr. Mahathir di soal siasat seperti seorang penjenayah. Kertas siasatan berhubung kenyataan bekas Perdana Menteri mengenai masyarakat India yang didakwa tidak setia kepada negara dijangka dirujuk kepada AGC dalam masa 3-4 hari lagi. Semalam kita sudah bercakap dengan Tun Mahathir dan siasatan diteruskan. Dalam masa 3-4 hari lagi mungkin kertas siasatan akan dirujuk kepada AGC. Katanya setelah pemberita setelah menyaksikan. Okey, Razudin Job menafikan kenyataan bekas ahli parlimen Langkawi itu yang mendakwa di soal siasat umpama seorang penjenayah dan berkata polis hanya menjalankan tugas dengan meneruskan siasatan. Bagi pihak kita, kita teruskan siasatan. Dan dikatakan sebagai penjenayah, ini adalah siasatan polis. Kita perlu lengkapkan siasatan kita. Kalau kita tak lengkapkan, seolah-olah kita macam berat sebelah. Kita ambil percakapan Tun. Kalau tidak, Bukit Aman dan kita juga ambil di tempat yang sesuai. Dan Tun mohon katanya. Dia berkata demikian, kita mengulas mengenai kenyataan. Semalam dakwaan diperlakukan sebagai penjenayah. Di soal siasat lebih daripada 10 kali sejak tahun lepas berikut kenyataan dikeluarkannya. Baik. Yang pertama sekali, dia disiasat lebih daripada 10 kali itu kerana keluar kenyataan bermacam-macam. Yang ini keluar kenyataan tentang orang India pula. Tak setia katanya. Maka dia disiasat kerana perkara itu. Jadi, apalah yang sebenarnya yang pelik? Tak ada pelik. Saya kata tak pelik tuan-tuan. Tetapi Kenapa dia duk bising macam tu? Dia sudah kata, budak-budak sunat laser tak faham benda ni. Kan, korang tak tahu, korang beruntung dapat polis zaman sekarang ni. Buat demo depan istana, dia suruh halau balik je. Kan, dia halau suruh balik. Tak ada water cannon, tak ada gas pemedih mata, tak ada FRU, tak ada. Tak ada tuan-tuan, tak ada kena tangkap, tak ada orang kata apa masuk ISA 2 tahun macam video yang saya siarkan semalam Ustaz PAS tu, tak ada tuan-tuan. Nasib baik kau orang hidup ni zaman Anwar Ibrahim tau. Kalau kau orang hidup zaman Mahathir memerintah dahulu, sebab itu pada zaman itu siapa yang buat, masa itu kita tak adalah social media macam ni. Paling kurang masa itu kita ada blog. Blog pun pakai nama yang pseudonyms lah. Kita pakai nama samaran dan sekarang ini dikenali sebagai fake account kan. Itu asalnya sebenarnya daripada ni lah, daripada blog-blog tersebut lah. Daripada situlah kami memulakan gerakan-gerakan anti kerajaan pada waktu itu. Okay. Right. Dia juga berkisah tentang kisah Daim. Semalam, isteri kepada Daim telah pun didakwa. Timbul persoalan, kenapa Daim tidak didakwa? Kan? Timbul persoalan, kenapa Daim tidak didakwa? Okay.
Sekejap. Hai. Apalah. Okay. Kita pause kat situ. Saya cerita pasal Daim ni tuan-tuan. Semalam isteri dia didakwa. Cerita macam ni. Semalam isteri dia didakwa. Kemudian timbul persoalan. Kenapa Daim tak didakwa? Timbul satu persoalan. Kenapa Daim tidak didakwa? Okey. Kemudian okey. Terjawab. SPRM dapat izin dakwa Daim tapi tangguh atas alasan kesihatan. SPRM telah mendapat keizinan daripada Jabatan Pahawal Negara untuk mendakwa bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin di mahkamah di bawah Akta SPRM. Bagaimanapun, Persejurat SPRM berkata belum dapat meneruskan pendakwaan kerana Daim berada di hospital asas sebab kesihatan yang tidak dinyatakan. Bercakap kepada Malaysia Kini, Azam meluahkan kekecewaannya terhadap doktor yang mendakwa Daim yang didakwa gagal berterus terang dengan pegawai penyiasat SPRM mengenai mengapa bekas menteri itu dianggap tidak mampu hadir di mahkamah. Izin nak dakwa tu dah dapat seminggu lebih dah. Dan lepas dapat izin mendakwa, kita maklum kepada peguam nak bawa dia ke mahkamah. Kita kemudiannya dimaklumkan dia dimasukkan ke sebuah hospital swasta. Kita buat observation dan mendapat makluman bahawa dia masuk hospital sebelum kita dapat izin mendakwa lagi. Itu betul lah. Tetapi bila kita tanya doktor bila boleh keluar, doktor pun tak nak bagi jawapan yang betul, kata Azam. Menurut Azam, Daim dijaga berdepan sekurang-kurangnya satu pertuduhan kerana gagal mengisytiharkan beberapa hartanah yang dimiliki bersama isterinya. Katanya pilihan terakhir buat SPRM adalah membawa seorang hakim ke hospital yang menempatkan Daim supaya pertuduhan dapat dibacakan. Tapi itu bukan pilihan kami yang sebenarnya. Kalau tak masuk hospital minggu lalu, kita dah tuduh dah. Daim pun jawab. Daim sedia dituduh di mana-mana sahaja walaupun di hospital. Hartawan Daim sedia berdepan sebarang pertuduhan dan jenayah dan tidak menggunakan alasan dirawat di hospital bagi mengelak. Naimah justru menolak kenyataan ketua SPRM tidak dapat dituduh di mahkamah kerana sedang mendapat rawatan di hospital. Kenyataan Azam Baki tidak benar. Saya boleh sahkan bahawa saya atas satu guaman tidak pernah dimaklumkan bahawa Daim akan didakwa atas sebarang kesalahan. Kami hanya beritahu bahawa kenyataannya akan direkam. Baru-baru ini ketika membaca laporan media, saya tahu Daim akan didakwa. Terdahulu Azam memberitahu Malaysia Kini, mereka masih belum dapat meneruskan pendakwaan kerana dia berada di hospital atas sebab kesihatan. Baik. So ada yang bertanya tadi pada saya, boleh ke kerajaan ataupun pendakwa raya pergi dakwa di hospital? Itu dah terjawab persoalan ni. Boleh bawa hakim pergi di hospital, kemudian rakam keterangan tersebut, tak ada isu. Okey. So menurut Azam Baki bahawa tak boleh nak dakwa kerana dia dikatakan dia masuk hospital, tak tahu bila dia nak baik dan dia masuk sebelum kertas pendakwaan itu keluar. Tetapi menurut isteri Daim pula bahawa dia pun tak tahu bahawa suami dia bakal didakwa. Kan dia tak tahu, tak ada berita, tak ada orang cakap apa-apa kepada dia atau suami dia. Cuma soalan dia kenapa tak ditahan reman. Okey, itu cerita lain. Kemudian daripada rentetan tersebut, kalau sekiranya terdapat pertuduhan, dia kata maka bawa. Tak kisah di hospital pun kita boleh bawa. Okey, dah buka dah buka jalan boleh bawa dekat hospital maka dakwa dekat hospital. Tetapi takkan satu pertuduhan saja baik. Saya kata yang ini pertuduhan tidak mengisytiharkan harta bersama isterinya. So saya nampak yang ini adalah kes di mana isteri dia the main culprit, kita kata the main culprit atau the main actor dalam kes ini. So dia riding on. So dia sekali dalam isu ini, so dia kena. Tetapi adakah dia akan lepas kes-kes lain? Belum. Yang lain-lain itu masih dalam siasatan. Kita kena faham. Dia dituduh atas satu kes ini. Tidak mengisytiharkan harta bersama isteri. Yang ini saja, satu pertuduhan. Tapi yang lain lagi masih lagi berterusan dalam siasatan. So, jangan tegang sangatlah. Jangan tegang sangat. Jangan shaking sangat mengatakan
Tengok Daim, ni macam tu, macam ni, macam tu, macam ni. Tengok satu je pertuduhan. Tak habis lagi cerita, tuan-tuan. Tidak habis lagi cerita. Okay. Right. Habis kat situ. Okay. Hashtag kekal tegang. Kekal tegang, tuan-tuan. Hashtag kekal tegang. Boleh tak kita buat hashtag kekal tegang? Right. Iakan cerita Cikgu Bat tukar kerajaan kait Istana Negara. Puat sindir PN. Perikatan Nasional perlu tampil menjelaskan sama ada gabungan itu terlibat apa didakwa mencemar imej Istana Negara dalam usaha menumbangkan kerajaan, kata Puat Zakarshi. Ahli Majlis Tertinggi UMNO berkata, Ahli Bersatu Badrul Hisham yang kini lebih dikenali sebagai Cikgu Bat berani menyebarkan tuduhan palsu mengaitkan Agong kerana tiada penafian daripada kepimpinan PN. Ia sudah melampau kerana cerita palsu peralihan kerajaan ini berani mengaitkan pihak istana banyak kali. Ini berpunca kerana ada pihak PN sendiri tidak tegas dan berani pula mengiyakan cerita bohong kerajaan tebuk atap ini, katanya di Facebook. Puan juga adu rengit menggesa polis menyiasat dakwaan Cikgu Bat kerana menurutnya tindakan itu mencebar nama baik istana. Cikgu Bat, polis perlu siasat sama ada individu seperti Cikgu Bat diupah. Apakah ada pihak yang sanggup bayar kos guaman mereka jika disaman? Sebab itu mereka berani menyebar cerita palsu. Ya, jawapan saya. Baik tuan-tuan, kita nak cerita. Soalan Puan Zakarshi ni sangat menarik. Kekal tegang dia orang ni sangat menarik. Kenapa? Shaking tuan-tuan. Kekal tegang. Tap-tap screen tuan-tuan. Tolong share. Tap-tap screen tolong share. Kan, saya buat live ni tak ada apa-apa. Tuan-tuan tap-tap screen pun cukup untuk saya. Untuk yang dekat TikTok lah, yang dekat Facebook pun tolong tag love tu. Saya penat bercakap tiap-tiap malam ni. Saya tak minta harap apa-apa tuan-tuan. Share, like, subscribe, tekan love. Cukup lah. Kan, tak minta apa-apa yang lain daripada tuan-tuan. Okay? Boleh Thank you very much. Baik, balik cerita tadi tuan-tuan. Okay, timbul persoalan. Kenapa tidak ada kenyataan daripada PN yang menafikan perkara ini? 2 hari lepas, 3 hari lepas, masa keluar kenyataan. Dan ini perkataan Cikgu Bat. Mendapat perkenan daripada istana. Perkataan dia, mendapat perkenan daripada istana, 3 orang wakil Perikatan Nasional diperkenankan menghadap yang di-Pertuan Agong. Ini ayat beliau. So, bila diperkenankan, seolah-olah Cikgu Bat menyatakan 2 perkara. Yang pertama, yang di-Pertuan Agong telah memberi perkenan untuk menghadap kumpulan daripada Perikatan Nasional. On the other hand, the other side of the story, Perikatan Nasional seolah-olah telah memberitahu Cikgu Bat bahawa mereka bersedia untuk berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. Dan telah pun mendapat jemputan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Soalan dia, kalau perkara ini tidak benar, kalau perkara ini tidak berlaku, kalau perkara ini adalah palsu, kenapa Perikatan Nasional mengambil inisiatif, mengambil sikap berdiam diri dan membiarkan nama istana, nama Sultan, nama Agong dipermain-mainkan sedemikian? Kalau mereka memang membela kerajaan, apa orang kata, membela kesultanan, membela Melayu, membela raja, kenapa mereka sanggup membiarkan nama istana dan nama baik yang di-Pertuan Agong diperkotak-katikkan, dimainkan dengan berita-berita palsu sebegini? Kenapa? Kenapa mereka tidak langsung membuat sebarang kenyataan menafikan perkara ini? Kenapa? Sebab itu sekarang ini disebabkan oleh kemelut sebegini, apa yang berlaku sebenarnya tuan-tuan? Okey. Adakah tidak ada orang pergi ke istana? Ada. Okey. Tetapi yang pergi ke istana itu bukanlah 3 orang ahli Perikatan Nasional. Bukan. Dia adalah wakil NGO. Memang 3 orang. Kan saya kata saya pernah pergi hantar memorandum 2 kali ke istana. Dan memang istana akan panggil 3 orang. 3 orang akan dipanggil. Tapi bukan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Dia akan jumpa wakil istana. Masuk dalam satu bilik. Saya ingat lagi minum. Kita serah memorandum. Lepas tu kita balik. Tapi bukan Yang di-Pertuan Agong. Itu berbeza. Sesiapa saja boleh pergi ke istana. Of course, kena buat appointment lah. Janganlah ketuk pintu. Orang tak ada kan. Kena buat appointment. Boleh serahkan memorandum dan sebagainya. Itu terpulang.
Tetapi tuan-tuan, untuk nak jumpa Yang di-Pertuan Agong bukan semudah itu. Lebih-lebih kali pula, lebih-lebih lagi pula, lebih-lebih lagi pula dikatakan mendapat perkenan pula. Yang di-Pertuan Agong tu mendapat perkenan. Hui. Mendapat perkenan tuan-tuan Kita dengar. Kerajaan pandang serius tindakan individu heret istana. Kerajaan memandang serius terhadap tindakan beberapa individu dan pertubuhan NGO yang mengheret pihak istana dalam perhimpunan tanpa pemakluman, kata Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution. Sebab itu katanya pihak polis akan memanggil pihak penganjur serta beberapa individu lain yang terlibat dalam perhimpunan di luar istana. Ini kerana mengikut Akta Perhimpunan Aman, penganjur mana-mana himpunan diperlukan untuk memaklumkan pihak polis bagi memohon kebenaran sebelum menganjurkan apa-apa perhimpunan secara aman. Dalam pada itu, kata Saifuddin, pihak penganjur jelas gagal menuruti perkara tersebut. Sebab itu saya nak tunjuk yang ini, tuan-tuan. Right. Sebelum saya tunjuk ini, saya buat ini kot. Okay. Satu laporan polis dibuat berhubung kenyataan Badrul Hisham Shaharin atau Cikgu Bad yang mendakwa 3 wakil Perikatan Nasional PN dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong semalam. Berdasarkan laporan polis yang tular di media sosial, pihak Istana Negara menafikan perkara terbabit kerana dakwaan Cikgu Bad sama sekali tidak tepat. Laporan itu turut memberitahu kenyataan Cikgu Bad disedari menerusi video di TikTok kemarin sekitar jam 6 petang di Pejabat Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Istana Negara. Rentetan itu, satu laporan dibuat di Balai Polis Travers Kuala Lumpur pada Isnin jam 8.35 malam. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid, ketika dihubungi mengesahkan laporan polis terbabit dan kes itu akan dikendalikan Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman. Ahli Parlimen. Okay. Istana Negara buat laporan terhadap Cikgu Bad. Dulu Istana Sultan Selangor buat laporan terhadap Sanusi. Sekarang Istana Negara pula buat laporan terhadap Cikgu Bad. Satu laporan polis berhubung dakwaan Cikgu Bad atau nama-nama Badrul Hisham Shaharin yang berhubung dengan dakwaan 3 wakil Perikatan Nasional dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong pada Selasa. Berdasarkan laporan polis, pihak Istana Negara menafikan perkara tersebut dan Cikgu Bad didakwa kerana mengeluarkan kenyataan tidak tepat mengenai perkara itu. Laporan tersebut turut memberitahu kenyataan dibuat disedari menerusi video berdurasi 52 saat di TikTok pada 22 hari bulan Januari. Saya selaku wakil daripada istana, menurut wakil istana, menafikan dakwaan lelaki tersebut. Ia merupakan satu kenyataan yang tidak tepat. Jelas laporan polis dibuat bagi membolehkan pihak polis mengambil tindakan terhadap kes tersebut. Tuan-tuan, terus teranglah, masa video tu keluar, siapa yang percaya? Siapa yang pergi sebar video tu? Siapa yang bertakbir mengatakan, ya, kita akan tukar kerajaan. Kita akan tukar kerajaan. Kita akan tukar kerajaan. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya nak tunjuk satu gambar. Tuan-tuan, perhatikan muka dia orang ni. Dia kata di sini, rakyat bersama hemat Yang di-Pertuan Agong. Rakyat bersama hemat Yang di-Pertuan Agong. Tuan-tuan, saya nak cerita, kalau dia bersama hemat Yang di-Pertuan Agong, saya nak tanya geng-geng yang ada dalam gambar ni lah. Kalau dia bersama hemat Yang di-Pertuan Agong, kenapa mereka menafikan kerajaan yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong? Saya ulang Kalau mereka bersama dengan Yang di-Pertuan Agong, kenapa mereka berani menafikan, menolak kerajaan yang diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong? So sebenarnya siapa yang dahaka pada Sultan dan Agong sebenarnya? Ada iman, ada hati, tepuk dada, tanya selera. Okay. Dalam pada komosion nak tukar kerajaan, kita cukup jumlah, tukar kerajaan, cukup jumlah, tukar kerajaan. Tiba-tiba, tuan-tuan. Tiba-tiba. Apa yang berlaku tiba-tiba ni? Ada satu kenyataan daripada ahli parlimen
Okay. Dan Persatuan Kenyataan Ahli Parlimen Tanjung Karang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. MP Tanjung Karang pula isytihar sokong Anwar. Ahli Parlimen Tanjung Karang, Zulkifli Hanafi, menjadi wakil rakyat pembangkang terbaru yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pengisytiharan sokongan ini kepada kepimpinan Perdana Menteri ke-10 adalah tanpa sebarang paksaan dan tekanan daripada mana-mana pihak yang saya lakukan dengan sepenuh hati untuk kepentingan penduduk Tanjung Karang. Zulkifli menjelaskan keputusan itu bertujuan memastikan nasib dan pembangunan penduduk di parlimen diwakilinya terus terbela dan dia akan mendapat pelbagai manfaat termasuk infrastruktur, kata beliau. Tuan-tuan, cerita tentang MP nak lompat ni sebenarnya saya dah nyatakan pada 2 hari bulan Januari dahulu. Okay. Ini kenyataan saya di dalam Facebook pada 2 Januari. Kalau tuan-tuan tengok tarikh tu, itu adalah tarikh 2 Januari ke atas ni. Dan mendapat 1.2k like. Saya kata seorang lagi MPPN akan sokong PMX. Tunggu. Dan akhirnya, hari ini, 24 hari bulan Januari, 22 hari kemudian, MP Tanjung Karang pula isytihar sokong Anwar Ibrahim. Macam mana kau tahu? Follow lah live saya, insyaAllah. Kita akan tahu. Saya tahu, cuma saya tak tahu bila dan saya tak tahu siapa. Bukan saya kata saya tak tahu siapa, tahu juga sebenarnya. Kita dapat hint lah. Cuma kita tak berani nak nak berani nak menyatakan kerana takut dia berubah hati. Sebenarnya ada 2 orang yang paling penting di dalam PN yang sepatutnya melompat tapi tak jadi. Kenapa tu saya tak nak cerita lah. Itu personal. Ada cerita personal. Tapi 2 orang ni kalau dia orang melompat, ni kalau Tanjung Karang, setakat Labuan, setakat orang kata Kuala Kangsar, setakat Jeli, itu biasa. Orang biasa. Ahli biasa, mungkin MP biasa. Tapi yang ni level pimpinan, tuan-tuan. Level pimpinan tau. Dikatakan bakal untuk menyokong PMX. Bukan melompat keluar parti, tak. Menyokong PMX. Tapi sayang tak jadi. Dah hampir-hampir jadi. Tapi tak jadi. Tapi tak apalah. #kekal tegang. #kekal tegang. Kekal tegang. Kekal tegang. Itu maksud dia kekal tegang tu. Kekal tegang. Bukan kekal tenang. Kekal tegang. Okay. Boleh? Alright. Teruskan kekal tegang, tuan-tuan. Alright. Dalam masa yang sama, okey, habis dah cerita tu. Kan? Kekal tegang, so akhirnya cukup jumlah. Siapa yang tak cukup jumlah sebenarnya? Kan? Siapa yang tak cukup jumlah? Saya tanya tuan-tuan, siapa yang tak cukup jumlah? So akhirnya yang dikatakan tak cukup jumlah itu tak cukup jumlah. Baik. Habis cerita kat situ, kita cerita pasal Mahathir pula. Menarik cerita Mahathir ni. Dr. M lapar perhatian, tak perlu layan dia lagi. Jurucakap kerajaan Fahmi Fadzil hari ini menggesa semua pihak untuk tidak lagi melayan Mahathir dan menyifatkan bekas Perdana Menteri sebagai lapar perhatian. Ia susulan dakwaan Mahathir bahawa semakin ramai orang Melayu bunuh diri. Saya nak cerita tuan-tuan. Yang bunuh diri dia cerita tu bukan bunuh diri. Okay, itu banyak kisah. Itu memang ada lah. Kita tak nafikan bunuh diri ni ada. Bukan setakat orang Melayu. Semua ada kes bunuh diri sebab mental. Okay. Tetapi yang tertekan disebabkan oleh PKP. Semalam saya tak tunjuk. Yang tertekan disebabkan oleh PKP. Pada zaman PKP, naik 143%. Naik 143% pada zaman PN memerintah. Kan? Pada zaman PN memerintah, naik. Bukan 100%. 143%, tuan-tuan. Kenaikan yang amat tinggi pada waktu itu, pada tahun 2021 menurut kajian. Kes bunuh diri meningkat 143% pada tahun laporan September 2021. Sebanyak 638 kes bunuh diri dilaporkan di antara Januari hingga Julai tahun ini, iaitu 2021, peningkatan 143%.
Itu yang Mahathir kata zaman ini ramai orang bunuh diri. Ke zaman 2021 tu zaman bunuh diri? Kan? Kemudian dalam masa yang sama, apa orang kata, Mahathir semalam dia buat press conference 2 hari lepas press conference, dia cerita tentang Datuk Murad. Okey, saya semalam saya lepas saya tengok balik video tu baru saya perasan beberapa poin saya tak nyatakan. Pertama sekali, Datuk Murad menyatakan SD itu pada tahun 1999. Okey, sorry, iyalah 1999. Ya, 1999. Okey. SD itu berlaku pada tahun 99. Dan sejurus sebab SD itu keluar pada tahun kira-kira 2002, kalau tidak 2001-2002, BPR pergi menyiasat Anwar Ibrahim sewaktu beliau di dalam penjara. Dan telah pun mengeluarkan satu kenyataan. Baru-baru ini Azam Baki mengeluarkan lagi kenyataan bahawa siasatan telah dilakukan pada zaman PKR. Rekod itu ada. BPR zaman Mahathir dah siasat Anwar tapi tiada kes, kata SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah menyangkal tomahan Mahathir bahawa agensi itu tidak bertindak terhadap Anwar Ibrahim berikutan dakwaan oleh bekas penolong Gubernur Bank Negara. Sebaliknya, SPRM berkata siasatan terhadap dakwaan itu telah dilancarkan oleh BPR ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri tetapi ia tidak membuahkan hasil. SPRM pada kenyataan hari ini berkata BPR telah membuka 6 kertas siasatan terhadap Anwar selepas bekas penolong Gubernur Negara Abdul Murad Khalid, gambar, membuat akuan berkanun pada Oktober 1999 dengan mendakwa Anwar mempunyai 3 bilion dalam 20 akaun peribadi yang berasingan. Dia juga mendakwa dia telah menguruskan pemindahan kira-kira 120 juta ke akaun tersebut. SPM berkata bahawa siasatan BPR terhadap dakwaan itu adalah menyeluruh dan mendapat bantuan daripada bank negara serta pihak berkuasa UK dan Singapura. Siasatan telah dijalankan secara mendalam, menyeluruh dan terperinci dengan bantuan Bank Negara Malaysia termasuk di dalam dan luar negara. Hasil daripada siasatan menunjukkan tiada sebarang kes terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mahathir meletak jawatan sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003. Mahathir membangkitkan kembali mengenai dakwaan Murad sambil menyoal mengapa Anwar tidak disiasat kerana rasuah. Saya rasa dia dah nyanyuk ni tuan-tuan. Okay. Saya rasa dia dah nyanyuk. Dia dah lupa bahawa dia dah mengeluarkan arahan pada tahun 1999 untuk menyiasat Anwar Ibrahim. Dan dia juga dah lupa bahawa BPR pada waktu itu, bukan Bumi Putera Rockers, Badan Pencegah Rasuah sebelum dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, telah pun membuat siasatan. Telah pun lengkap siasatan. Dia buat siasatan 2 tahun tuan-tuan. Bukan setakat di dalam negara, di luar negara, UK, Singapura dan sebagainya dah buat. Dah ada kertas itu dan sudah dibentangkan kepada Perdana Menteri pada waktu itu, saya percaya, iaitu Tun Mahathir. Tetapi pada waktu itu bila dah dibentang, tak jumpa apa-apa. Tuan-tuan kena ingat, malah Datuk Murad ini sendiri mengatakan sebenarnya dia dipaksa untuk membuat pengakuan. Saya ulang, dia mengatakan menurut kenyataan daripada Saifuddin di dalam parlimen, dia dipaksa untuk membuat pengakuan. Siapa yang memaksa? Siapa Perdana Menteri pada waktu itu? Siapa Perdana Menteri pada waktu itu tuan-tuan? Mahathir. Baru korang tahu macam mana Mahathir boleh paksa sampai ada yang mengaku kena liwat oleh Anwar Ibrahim. Itu pun korang percaya. Paksa mengaku supaya mengatakan dia bawa duit 100 juta, 200 juta, 3 bilion. Dipaksa. Ada yang terima, ada yang menolak. Termasuk Murad ini. Akhirnya dia menarik balik SD tersebut. Akhirnya siasatan mendapati tidak ada akaun Anwar mempunyai bilion ringgit di dalam atau di luar negara. So, geng-geng yang dah memfitnah ni, sebenarnya, siapa? Siapa geng-geng yang memfitnah ni? Kan? Siapa geng-geng yang memfitnah? Saya nak kata, pada waktu itu, masa Mahathir kata tak disiasat tu, dia Perdana Menteri. Bukan setakat tak disiasat. Dia dah bagi arahan dah untuk siasat.
Udah disiasat 2 tahun siasatan tu, daripada 99 sampai 2002 dah ada laporan. Laporan itu mengatakan tidak ada kes terhadap Anwar Ibrahim, tetapi laporan itu tidak pernah dikeluarkan. Laporan itu masih ada dekat SPRM. Azam Baki buka balik laporan itu, hari ini mengeluarkan kenyataan secara rasmi bahawa tidak ada kes terhadap Anwar Ibrahim. Tidak ada, tuan-tuan. Tidak ada. So, kalau tidak ada, tuan-tuan rasa tuan-tuan berada dengan pemimpin yang betul tak? Tahun 2099, maksudnya dia dah, tahun 99, kena ingat dia adalah bekas Menteri Keuangan. Dia adalah bekas Menteri Keuangan, bekas timbalan Perdana Menteri. Zaman itu tuan-tuan, sakau ni gila-gila punya. Mahathir macam tu je bagi arahan. Saya pernah jumpalah seseorang ni, bekas manager bank, satu bank terkemuka di Malaysia jugalah, yang ada lambang rimau tu. Dia cerita kat saya, tipu saya. Dia kata, masa zaman Mahathir jadi Perdana Menteri, dia pernah terima panggilan daripada Mahathir. Dia kata, Mahathir ini modus operandi Mahathir. Dia takkan tulis surat. Dia takkan hantar fax ke, masa itu tak ada email lah, surat ke takkan. Dia akan by phone call. Masa itu ada seorang kroni dia nak buat pinjaman dengan bank Harimau tersebut. So bila sampai ke bank Harimau, pegawai ni cerita kat saya, lillahi ta'ala, dia cerita kat saya, dia kata, saya tengah, tak sampai lagi orang tu, dapat panggilan telefon. Hello, ya, siapa ni? Ini Dr. Mahathir sini. Dia pelik, Dr. Mahathir? Takkan Perdana Menteri pergi telefon dia, Dr. Mahathir mana? Perdana Menteri Malaysia, dia kata. Oh, ya, kenapa Dato'? Sekejap lagi kawan saya akan datang, dia akan buat pinjaman, luluskan pinjaman dia. Ini orang tu cakap ke saya, dia kata, saya cakap apa dekat Dr. Mahathir masa itu? Saya kata, Datuk Seri, saya akan tengok dokumen beliau, kita akan tengok macam mana lepas atau tidak, then saya akan luluskan kalau lepas, kalau dia tak lepas, saya tak akan luluskan. Oh, tak. Ini arahan saya, bagi lulus. Terima kasih Datuk Seri, dia letak. Saya tanya, lulus ke tidak? Tak. Dia tak luluskan sebab memang tak boleh. Tak strong. Dan tuan-tuan kena ingat, antara bank yang tak bermasalah, bank Rimau itulah masa zaman kemelesetan ekonomi. Sebab dia orang very strict on this. So, ini just a glimpse. Satu mengintai apa punya kapasiti Mahathir. So, bila dia tak boleh kenakan Anwar pada kes seperti rasuah, tak boleh. Nak babitkan tak boleh. Nak cari lubang tak boleh. Tak boleh nak kaitkan. Dia tak ambil harta. Dia tak sakau, tuan-tuan. Bukti dia tak sakau, 2 tahun SBPR, Badan Pencegahan Rasuah, siasat akaun Anwar Ibrahim, dia orang tak jumpa kes nak dakwa Anwar. 2 tahun, tuan-tuan. Dalam dan luar negara. Kalau dia kata, alah SPRM tu BPR siasat dalam negara. Memanglah dia ada harta kat luar negara. Tak, dia kata sampai ke overseas kami cari harta yang Anwar dikatakan sembunyikan itu. Tak jumpa. So, tuan-tuan, kalau ada musuh yang tak ada, dia tak boleh kenakan musuh, dia nak kenakan macam mana? Liwatlah. Dia tahu kalau buat seks dengan perempuan, itu bukan satu kesalahan jenayah. The only thing yang senang nak buktikan, liwatlah. Ada seorang mengaku dia kena liwat, cukup. Cukuplah dia kata saya kena liwat. Siapa tengok? Mana bukti? Ada CCTV ke? Ada orang tengok ke? Tak ada. Itu antara dia dengan orang yang mengatakan dia kena liwat. Malah dalam kes Saiful pun tengok dubur dia pun tak koyak. Itu doktor punya kenyataan. Tapi dia kata kena liwat. Bila ditanya kenapa tak koyak, saya bawa KY jelly. Lepas tu peguam tanya, habis kamu bawa KY jelly? Apa KY jelly? Jelly itulah, gel itulah. Ke mana-mana ke? Kamu macam dah bersedia pula kena liwat? Itu alasan dia tak bawa benda tu. Sebab dia nak justifikan kenapa tak koyak tu. Sebab dia kata dia kena paksa. Kalau kena paksa macam mana? Dan peguam tanya, kamu ni umur 20-an. Datuk Seri Anwar Ibrahim masa tu 60-an. Takkan kamu tak boleh lawan dia?
So, tuan-tuan nampak dia tak boleh kenakan bab rasuah apa. So, dia kenakan bab ini. Tapi ada yang percaya tu. Tak apalah. Geng-geng kekal tegang ni memang dia suka cerita-cerita macam tu. Dia suka tengok-tengok yang LUCH tu. Dia suka cerita-cerita LUCAH ni. Dia orang suka cerita-cerita lucah-lucah ni. Saya saja eja tadi tu. Kan? Dia orang suka cerita lucah-lucah. Dia orang memang suka. Itu memang entertainment bagi dia orang. Kan? Even tok guru dia pun bukan semualah. Kan? Sukalah bercerita. Cerita yang hua-hua, gelak-gelak, membodohkan orang. Itu suka dia. Cerita-cerita ilmu dia tak suka. Sebab itu kalau ustaz cakap ilmu, susah dia nak orang kata nak kekal kat situ. Tapi kalau bab melawak, bab melucah-melucah, itu bab tu dia seronok. Tapi kita nak bagi tuan-tuan, Mahdi nak ke mana dah? Dan kenapa PAS masih lagi nak riding on Mahdi? Jawapan mudahnya sebab PAS dah tak ada apa. PAS tak boleh ride on apa-apa. Saya dedahkan hari itu kes Sanusi. Syarikat-syarikat yang dibawa tu, bagi saya anggap itu syarikat-syarikat yang tak kompeten. Saya tak kata scammer lah. Saya tak kata syarikat tu syarikat scammer, tak. Tapi kalau saya jadi orang yang buat due diligence pada syarikat itu, banyak soalan saya pada syarikat tersebut. Kamu nak raise 2 bilion sedangkan kamu punya revenue pun tak sampai 200,000. Macam mana kamu nak raise 2 bilion? Tapi saya tak tahulah Sanusi pandai ke tidak bab ni kan. Dan saya kata hari tu ada ura-ura di dalam PAS nak tukar Sanusi kepada MB Kedah yang baru. So tuan-tuan, akhirnya geng-geng kekal tegang ini menjadi semakin tegang. Dia ingat dah cukup jumlah, tetapi rupanya mereka semakin terbelah. Yang sepatutnya menyokong mereka sudah mula meninggalkan mereka. Dia kata PMX tak cukup jumlah, tetapi yang kurang jumlah sokongan adalah mereka. Terus sokong kerajaan PMX, terus sokong kerajaan Madani, insya-Allah kita akan kekal menjadi sebuah kerajaan yang progresif, yang reform, yang akan benar-benar membawa perubahan terhadap negara. Pemimpin kita pemimpin yang betul, bukan rasuah, menentang rasuah. InsyaAllah kita berada di jalan yang benar, terus istiqamah di dalam jalan ini. Sekian daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang pasti PN kekal tegang. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.